Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zulaizat bin Azmi dan hari ini saya bersama rakan-rakan daripada kumpulan saya insyaAllah akan membentangkan topik berkaitan payroll. Okey, apa itu payroll? Dalam bahasa Melayu ini jika diterjemahkan memang mudah, ia adalah penggajian. Namun dari segi pengauditan, ia adalah lebih terperinci berbanding apa yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu tersebut. Jadi apa itu payroll? Baik, sebelum saya mulakan, insyaAllah saya akan menceritakan satu kisah berkenaan Laila, Saad dan juga Bob. Ini ada dalam buku putih tersebut, buku rujukan putih. Sekiranya anda ada, bolehlah rujuk. Jadi Laila ni, siapa Laila? Laila merupakan seorang yang baru dalam syarikat. Ya, dia adalah seorang graduan daripada universiti. Dia faham bahawa satu kos produk tidak boleh dipermodalkan sehingga suatu produk itu telah mendapat kelayakan pelaksanaan, iaitu setelah diuji dan disahkan sama ada ia boleh digunakan ataupun tidak. Namun lain-lain saat mendapati arahan Bob, iaitu senior dalam syarikat tersebut, menyuruh beliau mengesahkan kos yang berkaitan dengan projek itu, tidak kira sama ada ia telah diuji dan mendapat kelayakan pelaksanaan ataupun tidak. Ia adalah suatu yang mencurigakan bagi Laila, dan ini kerana beliau mendapati tiada salah nyataan langsung yang dia jumpai setelah menguji payroll cost. Yang setelah dibuat-buat tu dia dapati tak ada langsung salah nyataan. Jadi ia memuskilkan Laila. Dan selain itu Laila juga mendapati bahawa bukti audit pihak pengurusan terlampau lemah. Jadi Laila kemudiannya dengan rasa curiga, dia berjumpa dengan jurutera salah satu projek dan dia diberitahu bahawa projek tersebut hampir siap dan belum diuji. Maksudnya belum pun siap benda tu, tapi disebabkan Bob dah cakap sahkan je terus, jadi dia terus sahkan, tapi sebenarnya benda tak siap lagi. Jadi Laila kemudiannya berjumpa dengan jurutera. Begitu juga dengan projek-projek yang lain. Ia bercanggah dengan kefahaman Laila seperti yang dinyatakan tadi, yang bahawa kos produk tidak boleh dipermodalkan sehingga suatu produk itu mendapat kelayakan pelaksanaan. Jadi Laila mendokumentasikan kesalahan ini dalam audit schedule dan merancang untuk berbincang dengan Bob. Namun Bob menyatakan bahawa kita tak perlu bayar lebih atas prosedur yang tidak relevan. Tambahan lagi, syarikat ada produk yang sama terjual bila mana suatu produk itu mencapai kelayakan. Okey, jadi berdasarkan kenyataan dalam buku tersebut, mungkinlah apa yang cuba disampaikan bahawa bila mana kita cuba nak jimatkan kos, kita tak perlu nak buat lebih-lebih lah kira audit berkenaan satu perkara tu. Jadi cukup sekadar kita tahu yang benda tu dah boleh, kita terus assume sebagai boleh je, tak perlu nak audit lebih-lebih lagi kerana ia akan melibatkan kos yang tinggi. Jadi kemudian setelah dibuat siasatan, didapati bahawa mereka telah overstated capitalized software development cost. Dia dah overstated lah kos modal tersebut. Jadi tindakan telah diambil kepada pihak pengurusan syarikat dan juru audit mereka. Jadi kesimpulannya, berdasarkan kes ini, penilaian tidak wajar dan pengagihan sumber tenaga kerja yang menyebabkan salah nyataan boleh penilaian tidak wajar dan pengagihan sumber tenaga kerja boleh menyebabkan salah nyataan yang material kepada syarikat. Jadi untuk tahu selanjutnya, bolehlah minta kawan-kawan yang ada buku tu untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut untuk tahu kes berkenaan Laila dan Bob ni. Okey, jadi kita teruskan dengan pengenalan kepada payroll dan personal cycle. Jadi ia adalah melibatkan pelantikan kerja dan pembayaran gaji kepada pekerja. Seperti kita tahu, pekerja merupakan satu pihak yang penting bagi syarikat, dan payroll merupakan sumber yang sangat boleh dibazirkan oleh kerana penggunaan tenaga kerja yang tidak efisien ataupun berlaku kecurian ataupun fraud daripada syarikat. Okey, oleh itu ia memerlukan pemahaman yang tinggi mengenai kawalan dalaman, risiko kawalan, test of control and substantive test. Okey, apa itu test of control dan substantive test ni? Ia telah pun dibincangkan pada kuliah yang lepas. Ia adalah satu ujian yang boleh dilakukan oleh juru audit untuk mengesan sama ada prosedur-prosedur yang dijalankan tersebut menepati piawaian yang apa yang telah ditetapkan oleh syarikat. Okey, jadi dalam buku putih ni juga menyatakan bahawa test of control dan substantive test ni ia boleh dilakukan secara berasingan. Namun dalam buku tersebut menyatakan bahawa dalam buku itu akan digunakan semua test of control dan substantive test akan dilibatkan secara sekaligus. Itu macam
kehendak firma lah. Firma boleh pilih sama ada nak buat test of control dulu dan kemudian baru pilih. Sekiranya tak berpuas hati dengan test of control, mereka boleh buat substantive test. Tapi dalam buku, ia lebih prefer untuk gunakan kedua-dua ujian ni sekaligus. Okey, jadi itu untuk recap semula. Kalau untuk dapatkan maklumat lebih lanjut mengenai test of control dan substantive test ni. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya, iaitu ciri-ciri payroll dan personal cycle. Baik, ia hanya mempunyai satu kelas transaksi, iaitu penerimaan daripada pekerja kepada syarikat dan bayaran transaksi daripada majikan kepada pekerja. Ia berbeza dengan transaksi sales and collection cycle yang melibatkan transaksi jualan satu transaksi dan bayaran satu transaksi, dan kadang-kadang melibatkan pulangan jualan dah melibatkan 3 transaksi dan peruntukan hutang lapuk dah melibatkan 4 transaksi. Jadi ia lebih mudah lah untuk dilihat ciri-ciri payroll dan personal cycle ni, kerana ia melibatkan hanya satu kelas transaksi sahaja. Jadi kawalan tersebut lebih ketat, dan sekiranya kita lihat nanti pada slide-slide seterusnya, kita akan dapati bahawa payroll ni jarang berlakunya salah nyataan. Okey, itu akan dibincangkan lebih lanjut dalam slide yang seterusnya. Baik, kawalan dalaman iaitu bayaran gaji adalah efektif tidak kira sama ada syarikat besar atau kecil. Boleh dilihat. Sebab apa ia boleh dilihat? Pada moral pekerja sekiranya tidak dibayar gaji oleh majikan. Confirm lah secara naturenya. Kalau majikan tak dibayar gaji, confirm lah moral pekerja akan jatuh, mungkin akan ada berlaku mogok dan sebagainya. Jadi oleh itu, juru audit selalunya menekankan test of control, substantive test ataupun prosedur audit payroll dalam syarikat tersebut. Ya, prosedur yes, betul. Okey, jadi kita lihat kat sini, ini adalah contoh akaun-akaun tersebut. Boleh dilihat, boleh ambil gambar kalau mana yang rasa tak boleh nak replay balik video nanti. Dan okey, kita lihat kat sini accrued wages, salaries, bonuses and commissions. Okey, begini balance di kredit. Okey, betul. Payment, bayar balik menyebabkan cash. Okey, dan pendapatan income tax tertahan. Okey, accrued payroll, tax and expenses. Okey, sama je. Semua ni basic je, kira macam tarik-tarik daripada akaun je. Ia boleh fahamkan daripada situ. Ia cuma nak tunjukkan bahawa akaun-akaun yang terlibat saja. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Accounts and transactions in the payroll and personal cycle. Baik, objektif akaun untuk transaction payroll dan personal cycle ni adalah untuk mengukur sama ada baki dalam akaun tersebut adalah menepati piawaian perakaunan financial reporting standard yang telah ditetapkan ataupun tidak. Jadi sepanjang tempoh perakaunan tu, belanja direkodkan apabila pekerja menjalankan kerja dan sepatutnya dibayar. Okey, expenses kita akan rekod bila kerja tu dah berjalan, tak kira lah sama ada dah bayar ataupun tidak. Okey, dia akruan untuk pekerja direkodkan dengan membuat adjusted entries pada penghujung tempoh perakaunan untuk semua yang dah diperoleh namun belum dibayar. Ya, macam konsep kan kita ada cash basis dan accrual basis. Jadi kita gunakan accrual basis pada auditing ini. Okey, untuk slide seterusnya. Business functions in the cycle and related documents and record. Okey, bermula dengan melantik pekerja dan berakhir dengan pembayaran gaji pada mereka atas perkhidmatan mereka kepada syarikat. Okey, ini nature saja. Dan juru audit mesti memahami fungsi perniagaan, dokumen dan rekod sebelum mereka boleh menilai risiko kawalan dan merangka test of control and substantive test of transaction. Okey. Okey, betul lah tu. Jadi kita teruskan. Sebelum kita mengenali lebih lanjut, baik kita terangkan dulu dokumen-dokumen yang terlibat dalam payroll transaction ni. Jadi ia melibatkan beberapa fungsian bisnes yang melibatkan human resource, timekeeping, payment of payroll dan preparation of payroll, tax return and pembayaran tax lah, dan sebagainya. Baik, kita pergi satu-satu. Kita akan pergi ke human resource terlebih dahulu. Ia melibatkan 3 dokumen, iaitu Human Resource Record, Deduction Authorization Form dan Rate Authorization Form. Baik, Jabatan Sumber Manusia menguruskan temuduga dan melantik individu yang layak. Okey, itu adalah tugas sumber manusia seperti yang semua tahu. Rekod untuk pengesahan, dalaman dan maklumat pengkajian termasuklah 3 rekod tersebut yang telah saya nyatakan tadi, iaitu Human Resource Record, Deduction dan Rate Authorization Form. Okey, jadi Human Resource Record yang pertama adalah termasuklah data pekerja, personal investigations, kadar bayaran potongan yang dibenarkan, penilaian prestasi dan pembangunan pekerja. Segala-gala bahagian yang berkaitan dengan pekerja akan direkodkan dalam Human Resource Record. Dan Deduction Authorization Form digunakan untuk mengesahkan potongan pembayaran gaji, termasuk cukai pendapatan, zakat, skema persaraan, insurans kesihatan dan so. Rate Authorization Form ia seperti satu borang yang digunakan untuk authorize, sahkan kadar bayaran. Sumber maklumat itu termasuk maklumat tentang kontrak pekerja, terms and conditions, kebenaran daripada perusahaan ataupun kes pegawai, kebenaran daripada lembaga pengarah, board of director. Okay, itu saja untuk human resource.
Yang untuk lebihnya mungkin boleh buat kajian yang selanjutnya. Okey, jadi kita teruskan dengan timekeeping and payroll preparation. Ia melibatkan 5 dokumen. Yang pertama ialah time record, job time ticket, payroll transaction file, payroll journal listing dan payroll master file. Baik, kita akan pergi satu persatu, iaitu penjagaan masa dan penyediaan payrollnya adalah penting kerana ia memberikan kesan kepada belanja payroll untuk setiap tempoh. Kawalan yang memadai adalah perlu untuk mengelakkan salah nyataan dalam 4 aktiviti berikut, iaitu menyediakan rekod masa pekerja, time record, merumuskan mengira bayaran kasar, potongan dan bayaran bersih, bayaran gaji dan merekod bayaran gaji. Baik, kita pergi satu-satu. Time record. Time record ini adalah dokumen yang mempunyai masa setiap pekerja mula dan berhenti bekerja setiap hari mengikut jumlah masa bekerja pekerja. Okey, dalam bentuk konvensional, ia akan dicatatkan dalam bentuk kertas ataupun elektronik lah, biasalah komputer. Ia boleh disediakan secara automatik berpandukan jam masa ataupun pengimbas kad identiti. Okey, ia perlu disubmit setiap minggu. Dia adalah penting untuk assess the profitability of the job, client and entire agency, record of the time work by an agency employee or an external co-worker. Okey, ini mungkin melibatkan part-timer lah. Okey, jadi seterusnya, job time ticket, yang mana pekerja bekerja dalam satu tempoh masa dan selalu diperlukan bila pekerja bertugas dalam jabatan dan kerja yang berbeza. Okey, dinyatakan secara elektronik berpandukan masa dan sistem perbelanjaan. Okey, employees tak boleh menipu tentang masa tersebut ataupun nak ubah-ubah rekod masa tersebut, sebab time ticket ni hanya akan diterima bila dia dah stamp. Okey, ini cara konvensional lah, dengan official time clock stamp mana syarikat tu guna. Jadi memandangkan time ticket ni memerlukan mana-mana pekerja lain dan employee lain untuk memasukkan jam masa pekerja tersebut ke dalam sistem payroll. Jadi ia melibatkan ada sedikit kekurangan, mungkin berlakunya fraud dan sebagainya. Jadi kawalan mungkin susah nak dikawal. Jadi disebabkan itu berlaku satu invention, satu pembaharuan yang mana modern payroll system menggunakan alat elektronik dan sebagainya. Jadi ia mengurangkan fraud mungkin sebab ia melibatkan komputer. Okey, jadi seterusnya, payroll transaction file diproses oleh komputer merangkumi semua transaksi pembayaran gaji untuk harian, mingguan atau bulanan. Maklumat yang dihantarkan bergantung kepada keperluan syarikat dan ia digunakan untuk rekod yang pelbagai, penyenaraian, laporan seperti journal, payroll master file dan penyesuaian bank. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, daripada payroll transaction file ni tersebut akan dipecahkan kepada dua, iaitu payroll journal on listing dan payroll master file. Apa itu payroll journal on listing? Ia diperoleh daripada payroll transaction file dan selalunya meliputi nama pekerja, tarikh, amount kasar dan bersih penggajian, amount tertahan, klasifikasi akaun, dan ia akan dipostkan ke ledger am dan kemudian ia akan dipostkan ke payroll master file, yang mana payroll master file ni pula adalah file komputer yang digunakan untuk merekod transaksi penggajian untuk setiap pekerja dan amountnya adalah kekal maintain. Okey, termasuk bayaran kasar, pengurangan dan bayaran kasar, bayaran bersih, nombor cek dan tarikh. Ia dikemas kini daripada payroll transaction file. Okey, jadi apa-apa maklumat berkaitan payroll journal on listing dan payroll master file adalah diperoleh daripada payroll transaction file tersebut dan ia boleh dilihatlah daripada payroll transaction file tersebut. Okey, jadi total earning employee dalam master file tersebut adalah sama dengan total baki dalam akaun ledger am. Jadi ia, kalau kita nak check, memang kita kena dapat tahulah bahawa benda ni adalah sama, kedua-dua amount tersebut, total earning employee dalam master file dan juga total baki dalam akaun ledger am. Okey, teruskan dengan payment of payroll. Okey, payroll direct deposit dan payroll bank account reconciliation, payroll direct deposit. Okey, bayar terus. Dan payment of payroll ni dibuat kepada pekerja atas perkhidmatan yang diberikan. Jumlah yang dibayar adalah amount bersih selepas ditolak cukai dan sebarang deduction. Okey, standard. Dan payroll bank reconciliation, apa itu? Ia adalah bertujuan untuk mengelakkan salah nyataan dan liability yang berpotensi untuk cukai dan penalti. Maksudnya apa-apa sebarang salah nyataan daripada syarikat tersebut berkenaan pembayaran gaji kepada pekerja dan sebagainya, untuk dibandingkan semula laporan pembayaran dengan statement daripada bank. Dia boleh dapatkan statement daripada bank dan dia akan sesuaikan balik, dia akan buat penyesuaian untuk cek sama ada berlaku salah nyataan atau tidak. Jadi kalau boleh ingat balik, tujuan penyesuaian bank ni pun adalah, tujuan dia adalah untuk menyemak sebarang kesalahan yang ada dalam statement yang kita keluarkan, dan kita akan tengok dengan statement yang betul-betul dikeluarkan oleh bank, sebab itu adalah kenyataan yang betul daripada bank. Okey, kenyataan yang betul-betul berlaku lah kiranya, transaksi yang betul-betul berlaku. Jadi kita akan jalankan trial balance report on the particular
payroll accounts you want to reconcile, balances must match, perlulah sama dengan dokumen yang kita perolehi iaitu bank statement. Sebarang kesalahan, bukan sebarang kesalahan, sebarang perbezaan akan diaudit ataupun akan investigate, akan dikaji lagi supaya dapat tahulah apa yang menyebabkan ia berbeza. Okey, kita teruskan dengan preparation of payroll tax return and payment of taxes. Okey, dia melibatkan EA form dengan payroll tax return. Apa itu EA form dan apa itu payroll tax returns? Okey, jadi EA form ni dihantar kepada pekerja yang menunjukkan pendapatan pekerja untuk tahun bekerja, termasuk bayaran kasar, cukai pendapatan ataupun belanja cukai bulanan, EPL, zakat susu. Ia disediakan di payroll master file dan diproses oleh komputer. Okey. Dan payroll tax return dihantar ke Inland Revenue Board. Inland Revenue Board ni lembaga hasil dalam negeri untuk menunjukkan bayaran cukai tunda dan cukai majikan, juga disediakan pada payroll master file dan diproses oleh komputer. Bayaran nanti di PL zakat susu due setiap tahun. Baik, ini adalah macam untuk gambarkan sahaja apa-apa dokumen yang melibatkan payroll transaction tersebut, dokumen-dokumen ni. Okey, kita teruskan dengan test of control dan substantive test of transaction. Okey, jadi seperti yang saya cakap tadi, tidak selalunya berlaku salah nyataan dalam transaksi payroll ni. Sebab logiknya, sekiranya berlaku salah nyataan ni, ia akan menyebabkan pekerja komplain, dan kalau ada pun salah nyataan, ianya tidak material sebab dia tak adalah terlampau besar yang memberikan kesan pada penyata kedudukan kewangan syarikat tu ataupun apa-apa penyata syarikat tu. Jadi antara sebab jarang berlaku salah nyataan ni, pekerja akan beritahu majikan kalau mereka dapat bayaran gaji yang kurang, dan transaksi payroll ni kebiasaannya berulang-ulang dan tak susah. Benda ni kira syarikat tu akan buat benda ni berulang-ulang kali berbanding dengan transaction lain yang seperti jualan, ia tak kiranya tak berkala, benda tak berkala. Jadi mungkin akan melibatkan salah nyataan ataupun dan sebagainya, tapi disebabkan oleh pembayaran gaji, benda yang berulang-ulang setiap bulan kita buat. Jadi salah nyataan tu kurang lah, mungkin jarang berlaku, mungkin boleh berlaku tapi jarang. Dan transaksi payroll ni ada kalanya diaudit oleh LHDN bagi cukai pendapatan. Okey, dah bila LHDN yang check, InsyaAllah tak ada salah nyataan. Okey, jadi oleh itu auditor perlu membuat pendekatan yang sama seperti transaksi yang lain seperti kawalan dalaman, test of control dengan substantive test of transaction. Baik, kawalan dalaman di antara syarikat dengan syarikat lain mungkin berbeza. Oleh itu, auditor perlulah mengenal pasti kawalan kekurangan yang signifikan dalam syarikat dan kelemahan yang material bagi setiap organisasi yang diaudit. Okey, bagi kawalan yang rendah, bagi syarikat mempunyai kawalan dalaman yang rendah, memerlukan auditor untuk membuat ujian menggunakan test of control. Dan seperti yang saya katakan tadi, dalam buku ni ada nyatakan bahawa test of control akan dilakukan sekaligus dengan substantive test. Jadi ia melibatkan pemilihan firma lah, sama ada nak buat pemilihan pihak mereka lah, sama ada nak buat test of control ataupun substantive. Cuma dalam buku tersebut dinyatakan dia akan buatkan sekaligus. Okey, jadi sekiranya auditor membuat laporan berkenaan keberkesanan kawalan dalaman pada penyata kewangan, tahap kebolehfahaman auditor mestilah berada dalam keadaan yang sangat memuaskan untuk mengutarakan pendapat ke atas kawalan dalaman yang dibuat oleh syarikat. Okey, jadi dia sebagai auditor mestilah dia faham lebih lanjut, terperinci tentang apa yang cuba nak disampaikan. Kalau auditor pun tak faham, tak apalah nak cakap lah. Kalau auditor pun tak faham, Wallahualam. Okey, kita teruskan dengan jenis-jenis objektif tersebut. Key internal control, common test of control dengan common substantive test of transaction. Okey, kat sini kita boleh tengok antara contoh-contoh dia. Okey, untuk menguji occurrence. Okey, untuk menguji occurrence yang mana sama ada recorded payroll payments are work actually performed by existing employees, ia wujud ataupun tidak. Jadi key internal control saja adalah adakah time record tersebut dah di approve oleh supervisor, time clock dia dah digunakan untuk record time, adequate human resources file maintain, employment is authorized, there is separation of duties among human resources, timekeeping and payroll disbursements dan lain-lain ni. Jadi ia akan membuatkan test of control yang lain. Ia akan semak time record tersebut for indication of approvals, examine the time records, review human resource, okey, untuk pastikan sama ada internal control tersebut dah berjalan dengan lancar ataupun tidak, betul ataupun tidak. Dan dalam masa yang sama dia akan buat substantive test of transaction. Okey, jadi benda ni sama je untuk completeness, accuracy, posting and summarization, classification and timing. Okey, benda-benda ni semua kalau saya terangkan mungkin lagi pening. Jadi adalah lebih baik untuk siapa yang rasa macam tak boleh nak
playback semula video meeting ni. Mungkin boleh ambil gambar untuk slide ni. Dan boleh tengok balik semula kalau tak ada buku, dan kalau ada buku lebih baik kita tengok buku semula untuk faham lebih lanjut setiap satu ni. Cuma kita perlu tahu bahawa key internal control ni adalah kawalan dalaman. Cuma common test of control ni adalah dibuat untuk menguji sama ada key internal control tersebut telah dilakukan dengan baik ataupun tidak, dan common substantive test ni adalah untuk test selanjutnya daripada test of control. Cuma dalam buku ni digunakan secara sekaligus. Okey, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah diteruskan dengan slide yang seterusnya oleh kawan saya. Terima kasih. Key controls and personnel cycle for assessing control risk ataupun kawalan utama dan kitaran personel untuk menilai risiko kawalan. Terdapat beberapa kawalan utama dan kitaran personel untuk menilai risiko kawalan. Antaranya, yang pertama, adequate separation of duties ataupun pemisahan tugas yang mencukupi. Pemisahan tugas atau duty sangat penting dalam penggajian atau kitaran personel, terutamanya dalam mengelakkan terlebih bayaran ataupun bayaran kepada pekerja yang tidak wujud. Fungsi penggajian sepatutnya diberikan hak kepada Jabatan Sumber Manusia di dalam mengawal kunci penggajian aktiviti seperti menambah dan membuang pekerja. Proses penggajian juga sepatutnya dipisahkan daripada penerbitan untuk pengeluaran gaji. Proper authorization, seperti yang kita sedia maklum, hanya Jabatan Sumber Manusia sahaja yang mendapat kebenaran untuk menambah dan membuang pekerja daripada penggajian atau mengubah kadar bayaran dan penolakan gaji. Jumlah jam bekerja, terutamanya bagi pekerja yang mengambil OT, perlu mendapat kebenaran daripada penyelia pekerja. Kelulusan perlu direkod sepanjang masa ataupun berdasarkan pengecualian bagi sesiapa yang mengambil OT sahaja. Adequate documents and records ataupun dokumen dan rekod yang mencukupi. Kesesuaian dokumen dan rekod bergantung kepada sifat sistem penggajian syarikat. Catatan bagi merekod masa bekerja penting untuk pekerja yang menggunakan asas jam kerja, tetapi bukannya bagi pekerja yang bergaji. Selain itu, rekod yang berbeza diperlukan bagi pekerja yang diberi pampasan berdasarkan kadar potongan atau sistem insentif lain. Bagi kebanyakan syarikat, catatan masa mesti mencukupi untuk mengumpulkan kos penggajian mengikut pekerjaan atau tugas yang dilakukan. Seterusnya, physical control over asset and record, iaitu kawalan fizikal ke atas aset dan rekod. Akses terhadap cek gaji yang tidak ditandatangani sepatutnya terhad. Cek tersebut perlu ditandatangani oleh pekerja yang bertanggungjawab, dan gaji itu perlulah diedarkan oleh individu yang ada hak kebenaran terhadap penggajian serta berkaitan dengan penjaga masa. Cek yang tidak dituntut perlu dipulangkan semula untuk tujuan deposit semula. Jika cek ditandatangani menggunakan mesin, akses kepada mesin tersebut perlulah dihadkan. Begitu juga dengan bayaran yang berlaku dengan deposit secara langsung. Akhir sekali, independent checks on performance, iaitu pemeriksaan bebas ke atas prestasi. Pengiraan gaji sepatutnya disahkan secara bebas, termasuk membandingkan jumlah kumpulan dengan laporan ringkas. Ahli dalam pengurusan atau pekerja lain yang bertanggungjawab perlu menilai output penggajian untuk mengelakkan salah nyata atau salah amount. Apabila buruh kilang memberi kesan kepada penilaian inventory atau semasa wujudnya keperluan mengumpul kos mengikut tugas, kawalan yang mencukupi perlu untuk mengesahkan penugasan kos yang betul. Baiklah, seterusnya bagi payroll tax forms and payment ataupun borang cukai penggajian dan bayaran. Pertama sekali saya akan terangkan berkenaan persiapan borang cukai penggajian. Dalam memahami kawalan dalaman, juru audit perlu menilai persediaan borang cukai penggajian yang perlu difailkan oleh klien, potensi dalam liability bagi cukai belum bayar, penalti dan faedah timbul jika klien gagal menyediakan borang cukai dengan betul.
Penyesuaian yang terperinci tentang borang cukai dan rekod penggajian mungkin diperlukan kalau juru audit tu mengesyaki bahawa ada kesilapan dalam penghasilan borang cukai itu. Seterusnya, saya akan terangkan berkenaan pembayaran gaji cukai tertahan dan pegangan lain tepat pada masanya. Sangat digalakkan untuk juru audit menguji klien tersebut sama ada dia memenuhi obligasi yang sah dalam menjelaskan bayaran untuk semua penggajian pegangan lain sebagai sebahagian daripada ujian penggajian, walaupun bayaran gaji biasanya dikeluarkan secara tunai. Pegangan lain yang perlu diuji termasuk cukai, EPF dan simpanan persaraan lain, insurans dan simpanan gaji. Juru audit mesti mengenal pasti dahulu keperluan klien dalam menjelaskan bayaran dengan merujuk dari sumber undang-undang cukai, kontrak bersatu dan perjanjian dengan pekerja. Dengan itu, mudahlah juru audit untuk kenal pasti sama ada klien dia buat pembayaran tepat pada masanya bersama dengan amount yang betul dengan pengeluaran tunai dalam rekod penggajian. Inventory and fraudulent payroll consideration ataupun dalam bahasa Melayu dia, inventory dan pertimbangan terhadap penipuan penggajian. Ada 3 poin dalam subtopik ni. Yang pertama, hubungan antara penggajian dan penilaian inventory. Penggajian merupakan bahagian penting bagi inventory. Pengkelasan akaun gaji yang tidak teratur akan jejaskan penilaian aset untuk akaun seperti kerja dalam proses, barang siap atau proses pembinaan. Okey, sebagai contoh, cas overhead terhadap inventory dalam imbangan duga boleh disalah nyata kalau gaji personal pentadbiran secara sengaja dicas kepada overhead pembuatan tidak langsung. Sama juga kalau penilaian inventory terjejas jika kos buruh langsung bagi setiap pekerja tidak dicas dengan betul mengikut tugas dan proses yang terlibat. Yang kedua, iaitu ujian bagi pekerja yang tidak wujud. Mengeluarkan penerbitan gaji kepada pekerja yang tidak wujud dan tidak bekerja untuk syarikat biasanya akan menyebabkan kesinambungan pekerja dalam penggajian setelah pekerjaan diberhentikan. So, kebiasaannya, individu yang melakukan penyelewengan ini ialah kerani penggajian, rakan sekerja atau mungkin bekas pekerja. Jadi, untuk mengesan penyelewengan ini, juru audit akan membandingkan nama mereka dengan cek yang dibatalkan atau dalam akaun di mana berlakunya deposit penggajian sama ada selari dengan rekod atau kad masa. Untuk mengesan pekerja yang tidak wujud pula, juru audit boleh mengesan transaksi terpilih dalam jurnal penggajian oleh Jabatan Sumber Manusia untuk memastikan sama ada pekerja tu bekerja semasa tempoh penggajian. Dalam sesetengah kes, juru audit boleh meminta untuk pembayaran gaji secara mengejut. Ini merupakan prosedur di mana semua pekerja mesti pilih dan tanda tangan cek mereka dengan kehadiran penyelia dan juru audit. Jadi, cek yang tidak dituntut akan disiasat untuk memastikan tiada penipuan yang berlaku. Poin yang terakhir sekali ialah ujian bagi penipuan masa ataupun test for fraudulent hours. Penipuan jam bekerja terjadi apabila pekerja buat aduan bahawa mereka kerja lebih daripada masa yang sepatutnya. So, disebabkan kurang bukti, agak susah untuk juru audit menyemak penipuan jam bekerja. Terdapat satu prosedur di mana juru audit membuat penyesuaian jumlah jam yang dibayar dengan rekod penggajian. Malangnya prosedur ini sukar untuk mengesan penipuan. Seterusnya, saya akan membentangkan metodologi for designing test of details of balances, iaitu keadaan untuk merancang ujian perincian keseimbangan. Dalam fasa pertama dan fasa kedua pengauditan, auditor menilai risiko kawalan dan melakukan ujian kawalan dan ujian substantif ke atas transaksi. Selepas selesai dua ujian tersebut dan menilai keberangkalian berlakunya salah nyataan dalam penyata kewangan bagi kitaran gaji dan kaki tangan, barulah auditor menggunakan metodologi for designing test of details of balances ini.
Terdapat 3 fasa dalam penkaedahan untuk merancang ujian perincian keseimbangan bagi akaun tanggungan bayaran gaji. Fasa pertama adalah auditor perlu mengenal pasti risiko perniagaan pelanggan yang mempengaruhi akaun tanggungan gaji. Risiko perniagaan pelanggan yang ketara mempengaruhi penggajian tidaklah berlaku kepada kebanyakan syarikat. Walau bagaimanapun, risiko perniagaan pelanggan mungkin berlaku bagi pelanggan yang menggunakan pengaturan pampasan bagi pekerja yang kompleks termasuk rancangan option saham, bonus dan pengaturan pampasan tertunda lain. Sebagai contoh, banyak teknologi dan syarikat lain menyediakan pilihan saham yang luas sebagai sebahagian daripada pakej pampasan mereka untuk pekerja utama yang mempengaruhi pembelanjaan pampasan dan ikuti pemegang saham secara signifikan. Seterusnya, dalam fasa pertama, auditor juga perlu menetapkan salah nyataan yang boleh diterima dan nilai risiko yang wujud untuk akaun tanggungan gaji. Kebanyakan syarikat mempunyai sejumlah besar urus niaga yang melibatkan pembayaran gaji yang selalunya dengan jumlah yang besar. Walau bagaimanapun, akaun keseimbangan biasanya tidak signifikan kecuali untuk inventory yang dikenakan kepada pekerja. Selain dari potensi berlakunya penipuan, risiko yang wujud biasanya rendah untuk semua objektif audit yang berkaitan dengan baki. Terdapat risiko penipuan gaji yang wujud kerana kebanyakan transaksi melibatkan wang tunai. Oleh itu, juraaudit sering menganggap objektif berkaitan urus niaga adalah penting. Bagi syarikat perkilangan dengan tenaga kerja yang besar yang dikenakan ke inventory, ada potensi untuk salah mengklasifikasikan antara pembelanjaan gaji dan inventory atau antara jenis inventory. Sebagai sebahagian daripada pemahaman mengenai pelanggan, juraaudit dapat mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan pembayaran gaji yang kompleks seperti rancangan pampasan berasaskan stok iklan yang dapat meningkatkan risiko yang berkaitan dengan perakaunan dan pendedahan pengaturan tersebut. Dalam fasa pertama dan fasa kedua juga, juraaudit perlu menilai risiko kawalan untuk kitaran gaji dan kaki tangan, merancang dan menjalankan ujian kawalan dan ujian substantif ke atas transaksi untuk kitaran gaji dan kaki tangan. Bahagian ini telah dibentangkan oleh rakan saya pada awal pembentangan. Seterusnya, dalam fasa ketiga iaitu fasa terakhir bagi penkaedahan ini, juraaudit perlu menjalankan analytical procedure, di mana penggunaan analytical procedure ini adalah penting dalam kitaran gaji dan kaki tangan seperti juga bagi setiap kitaran lain. Kita akan melihat analytical procedures for the payroll and personnel cycle, di mana kita akan melihat analytical procedure yang manakah akan menemukan kita dengan possible misstatement. Analytical procedure pertama yang juraaudit lakukan adalah dengan membandingkan baki akaun belanja gaji tahun semasa dengan tahun sebelumnya. Ini akan membolehkan juraaudit mengesan salah nyataan dalam akaun belanja gaji. Seterusnya, membandingkan pekerja langsung sebagai peratus jualan dengan tahun sebelumnya. Ini membolehkan juraaudit mengesan salah nyataan dalam buruh langsung dan inventory. Selain itu, juraaudit membandingkan belanja komisen sebagai peratus jualan dengan tahun sebelumnya, dan ini membolehkan juraaudit mengesan salah nyataan dalam belanja komisen dan tanggungan komisen. Analytical procedure yang dilakukan juraaudit juga adalah dengan membandingkan perbelanjaan cukai gaji sebagai peratusan gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini akan membolehkan juraaudit mengesan salah nyataan dalam pembelanjaan cukai gaji dan tanggungan cukai gaji. Sekali, juraaudit juga membandingkan akaun cukai gaji terakru semasa dengan tahun sebelumnya. Ini akan menemukan juraaudit dengan salah nyataan dalam cukai gaji terakru dan juga pembelanjaan cukai gaji. Pengesahan akaun liability yang berkaitan dengan penggajian yang dikenali sebagai belanja gaji terakru biasanya berlaku secara langsung jika kawalan dalaman beroperasi dengan berkesan. Terdapat dua objektif audit berkaitan baki dalam menguji liability pembayaran gaji. Yang pertama adalah pengakruan dalam imbangan duga dinyatakan pada jumlah yang betul. Seterusnya, urus niaga dalam daftar gaji dan pusingan kaki tangan dicatat dalam jangka masa yang tepat.
Dua objektif ini adalah untuk memastikan bahawa tiada pengakruan yang terkurang atau tidak dicatat. Seterusnya, kita akan memeriksa akaun liability utama dalam kitaran gaji dan kaki tangan. Yang pertama adalah amounts withheld from employees' pay, iaitu jumlah yang ditolak daripada gaji pekerja. Sebagai contoh, payroll taxes withheld but not yet paid to the government. Maksudnya, cukai gaji yang telah ditolak daripada gaji pekerja namun belum diserahkan kepada kerajaan. Juru audit boleh membandingkan baki payroll taxes withheld tersebut dengan jurnal penggajian, borang cukai gaji yang disediakan pada tempoh berikutnya dan pengeluaran tunai tempoh berikutnya. Terdapat juga item lain yang ditolak daripada gaji pekerja seperti retirement savings, union dues, saving bonds and insurance yang boleh dikenal pasti dengan menggunakan kaedah yang sama. Sekiranya kawalan dalaman beroperasi dengan sangat berkesan, pemotongan dan ketepatan dapat diuji dengan mudah pada masa yang sama dengan prosedur ini. Seterusnya ialah accrued salaries and wages, iaitu gaji dan gaji tak akru. Gaji dan gaji tak akru ini wujud setiap kali pekerja tidak dibayar untuk beberapa hari terakhir atau jam gaji yang diperolehi sehingga tempoh berikutnya. Potongan dan ketepatan gaji upah tak akru yang betul bergantung kepada polisi syarikat, di mana polisi syarikat ini harus diikuti secara konsisten dari tahun ke tahun. Akhir sekali, setelah juru audit menentukan dasar syarikat dan mengetahui bahawa ia selaras dengan tahun-tahun sebelumnya, juru audit akan melakukan prosedur audit yang sesuai untuk menguji pemotongan dan ketepatan, iaitu dengan mengira semula pengakruan pelanggan. Okey, sekarang kita ke subpoint commission tak akru. Sama konsep yang digunakan dalam mengenal pasti gaji dan upah tak akru, ianya turut berlaku dalam komisen tak akru. Tetapi akruan ini biasanya lebih sukar untuk dikenal pasti sebab kebanyakan syarikat biasanya mempunyai beberapa jenis perjanjian yang berbeza dengan penjual dan lain-lain komisen pekerja. Sebagai contoh, sesetengah penjual mungkin dibayar komisen setiap bulan dan tiada penerimaan gaji, sedangkan sesetengah yang lain akan menerima gaji sebulan ditambah dengan komisen dibayar setiap suku tahun. Dalam mengesahkan komisen tak akru, perlu terlebih dahulu menentukan sifat perjanjian komisen dan kemudian menguji pengiraan berdasarkan perjanjian. Juru audit harus membandingkan kaedah pengumpulan komisen dengan kaedah tahun sebelumnya untuk tujuan konsistensi. Okey, seterusnya kita ke bonus tak akru. Dalam banyak-banyak syarikat, bonus belum bayar pada akhir tahun kepada kaki tangan dan pekerja adalah suatu perkara utama yang gagal untuk direkodkannya sehingga keputusan dalam penyata kewangan disalah nyatakan. Pengesahan akruan yang direkodkan biasanya dapat dilakukan dengan membandingkannya dengan amount yang dibenarkan dalam minit mesyuarat. Bagi cuti gaji jalan, gaji cuti sakit dan lain-lain manfaat tak akru, ia bergantung kepada polisi syarikat. Liability akruan yang konsisten berbanding dengan tahun yang sebelumnya adalah pertimbangan yang paling penting dalam menilai kewajaran jumlahnya. Polisi syarikat untuk merekod liability perlu ditentukan terlebih dahulu dan kemudian amount yang direkod mesti dikira semula. Polisi syarikat perlu disesuaikan dengan piawaian perakaunan yang ditetapkan untuk dapat mengelak daripada membayar pempasan. Bagi cukai gaji tak akru, cukai gaji atau potongan cukai bulanan dapat disahkan dengan memeriksa borang cukai yang disediakan pada tempoh berikutnya untuk menentukan jumlah yang sepatutnya dicatat sebagai liability pada tarikh penyata kedudukan kewangan dilaporkan. Ujian perincian terhadap baki akaun perbelanjaan adalah sangat penting untuk dilaksanakan. Sesetengah akaun pada penyata pendapatan adalah terkesan dengan transaksi-transaksi penggajian. Yang paling penting adalah gaji dan bonus kaki tangan, gaji pejabat, gaji jualan dan komisen dan buruh langsung pengkilangan. Juru audit perlu melakukan sedikit ujian tambahan pada akaun penyata pendapatan dalam audit yang paling banyak di luar prosedur analitik, ujian kawalan, ujian substantif transaksi dan ujian berkaitan akaun liability yang telah dibincangkan. Okey, untuk subpoint papasan kaki tangan adalah perkara biasa untuk mengesahkan adakah jumlah pampasan kaki tangan atasan adalah jumlah yang dibenarkan oleh ahli lembaga pengarah. Ujian audit yang biasa dilakukan adalah dengan mendapatkan gaji yang dibenarkan bagi setiap kaki tangan dari minit mesyuarat ahli lembaga pengarah dan membandingkannya dengan rekod pendapatan yang berkaitan. Okey, di samping itu, bagi subtopik komisen, juru audit dapat mengesahkan perbelanjaan komisen dengan relatif mudah
Jika kadar komisen adalah sama untuk setiap jenis penjualan dan maklumat penjualan yang diperlukan tersedia dalam rekod perakaunan. Jika maklumat yang diinginkan tidak tersedia, mungkin perlu untuk menguji pembayaran komisen tahunan atau bulanan bagi penjual terpilih dan mengesannya dengan jumlah pembayaran komisen. Berikutnya adalah subpoint belanja cukai penggajian. Perbelanjaan cukai gaji untuk tahun tersebut dapat diuji dengan menggabungkan jumlah gaji pertama pada setiap borang cukai gaji dengan jumlah pembayaran gaji sepanjang tempoh tahun tersebut. Jumlah cukai gaji kemudian boleh dikira semula dengan menggandakan kadar yang sesuai dengan gaji yang boleh dikenakan cukai. Dalam kebanyakan audit, pengiraannya adalah terlalu mengambil kos dan ianya boleh dikatakan agak mahal dan tidak perlu, kecuali prosedur analisis yang menunjukkan masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui prosedur lain. Apabila perlu, ujian biasanya dilakukan bersamaan dengan ujian cukai gaji tak akru. Bagi subtopik jumlah penggajian, ujian ini sangat berkait rapat dengan ujian gaji dengan menggabungkan jumlah perbelanjaan gaji dalam Ledger Am dengan penyata cukai gaji dan borang EA, yakni Yearly Remuneration Statement. Buat kepada rakan-rakan yang tidak tahu, borang EA ini adalah penyata imbuhan tahunan untuk pekerja swasta yang merangkumi gaji seseorang selama setahun yang lepas. Borang EA digunakan untuk memasukkan cukai peribadi semasa musim cukai. Okey, kita sambung kepada huraian tadi. Objektif ujian ini adalah untuk menentukan sama ada transaksi pembayaran gaji dikenakan ke akaun bukan gaji atau tidak dicatatkan sama sekali dalam jurnal gaji. Kerana rekod cukai gaji dan senarai gaji kedua-duanya biasanya disediakan terus dari fail induk gaji. Jika ada berlaku salah nyataan, kemungkinan terdapat dalam kedua-dua rekod tersebut. Ujian kawalan dan ujian substantif urus niaga adalah kaedah yang lebih baik untuk mengungkap kedua-dua jenis salah nyataan ini dalam kebanyakan audit. Okey, sekarang kita ke subpoint pekerja kontrak atau buruh kontrak. Bagi mengurangkan kos gaji, banyak organisasi mengikat kontrak dengan organisasi luar untuk menyediakan kaki tangan. Individu yang memberikan perkhidmatan diambil bekerja oleh organisasi luar. Sebagai contoh, kebanyakan syarikat sering berkontrak dengan firma perkhidmatan teknologi maklumat untuk mengendalikan fungsi pengurusan dan kaki tangan syarikat IT. Yuran atau upah yang dibayar kepada organisasi luar diuji dengan membandingkan jumlahnya dengan perjanjian kontrak yang ditandatangani antara syarikat dan firma perkhidmatan luar. Okey, akhir sekali adalah objektif persembahan dan pendedahan. Pendedahan yang diperlukan untuk transaksi dan baki gaji serta kitaran kaki tangan tidak lengkap. Walau bagaimanapun, beberapa transaksi yang kompleks seperti pilihan saham dan rancangan pampasan pegawai eksekutif lain mungkin memerlukan pendedahan nota kaki. So, juru audit boleh menggabungkan prosedur audit yang berkaitan dengan 4 objektif pembentangan dan pendedahan dengan ujian perincian baki accountability dan perbelanjaan. Untuk penjelasan bagi gambar yang terpampang sekarang ialah di mana dia menggambarkan akaun utama dalam kitaran gaji dan kaki tangan dan jenis ujian audit yang digunakan untuk mengaudit akaun ini. Ujian kawalan dan ujian substantif transaksi ditekankan kerana kepentingan urus niaga dan kualiti kawalan dalaman yang tinggi di kebanyakan syarikat. Ujian perincian baki biasanya terhad kepada prosedur analisis dan pengesahan liability tak akru yang berkaitan dengan gaji. Okey, apakah yang kita belajar berdasarkan perbentangan pada hari ini? Okey, iaitu apakah objektif keseluruhan payroll and the personal cycle? Objektif keseluruhan dalam pengauditan kitaran gaji dan kaki tangan adalah untuk menilai sama ada baki akaun yang dipengaruhi oleh kitaran dinyatakan dengan betul mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum. Okey, untuk recall balik, apakah penggajian? Penggajian adalah pembayaran yang diperlukan untuk membayar pekerja dan membayar cukai yang berkaitan kepada pelbagai aktiviti kerajaan untuk tempoh kerja yang ditetapkan, yang mana pekerja berhak menerima satu pembayaran. Okey, contohnya gaji mingguan menunjukkan bahawa pekerja harus dibayar seminggu sekali. Apa yang membezakan payroll dengan kitaran yang lain? Okey, perbezaan dia ada 3. Yang pertama sekali ialah kitaran payroll ni hanya ada satu kelas transaksi untuk pembayaran gaji.
Yang kedua, transaksi jauh lebih penting daripada akaun kunci kira-kira yang berkaitan. Dan yang ketiga ialah kawalan dalaman ke atas penggajian berkesan untuk hampir semua syarikat. Okey, apakah objektif pembelajaran untuk bab yang kita belajar pada hari ini? Yang pertama sekali ialah mengenal pasti akaun dan transaksi dalam kitaran gaji dan kaki tangan. Yang mana dalam bab ni kita belajar apakah fungsi, proses dan apakah dokumen yang terlibat di setiap proses, timekeeping and payroll preparation and payroll tax return and payment of taxes dan sebagainya. Yang kedua ialah menerangkan fungsi perniagaan dan dokumen serta rekod yang berkaitan dalam kitaran gaji dan kaki tangan. Bagaimana kitaran gaji dan kaki tangan tu berlaku. Okey, bagaimana ia bermula daripada pengambilan kaki tangan dan pengakhirannya ialah pembayaran. Okey, objektif ketiga ialah memahami kawalan dalaman dan reka bentuk dan melakukan ujian kawalan dan ujian substantif transaksi untuk kitaran gaji dan kaki tangan. Okey, untuk objektif ni di mana dia berkaitan dengan metodologi untuk merancang kawalan dan ujian substantif. Okey. Untuk objektif yang keempat ialah merancang dan melaksanakan prosedur analitik untuk penggajian dan kitaran personal, di mana kita belajar bagaimana prosedur analisis dan apakah kemungkinan salah nyataan yang berlaku dalam kitaran penggajian. Dan yang kelima ialah merancang dan melakukan ujian perincian baki akaun dalam kitaran gaji dan kaki tangan. Setakat itu sahaja perbentangan daripada kumpulan kami. Kami berharap agar selepas apa yang kami bentang ni, anda semua dapat memahami dengan lebih jelas berkenaan dengan topik audit of the payroll and personal cycle. Dan setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih.